Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak, hari ni kita bersiaran dekat ruang tamu studio aku, di mana dalam video kali ni aku nak kongsikan ataupun aku nak buat satu gaming session menggunakan peranti Black Shark 3S ni. Kalau boleh fokus kan, Black Shark 3S ni. Alright, di mana ini adalah peranti Black Shark terkini setakat ini daripada Black Shark lah. Jadi dalam video kali ni aku akan buat macam gaming session saja, di mana aku akan test game PUBG Mobile bermain mode TDM. Jadi sepanjang permainan tersebut aku akan uji suhu, aku akan cuba pakai beberapa aksesori. Dan mungkin throughout the video aku akan kongsi pengalaman bermain menggunakan peranti ini dan which aksesori yang paling ideal, at least bagi pendapat aku, untuk kegunaan korang. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, sedikit spek recap. Jadi macam korang tahu, Black Shark 3S ni dikeluarkan sekitar akhir tahun 2020 yang lepas. So, setakat ini ini adalah peranti terkini daripada Black Shark lah. Dan of course kita expecting tahun ini akan keluar Black Shark 4 macam tu. Jadi kita akan tunggu untuk itu. So, dari segi spesifikasi, ia menggunakan Snapdragon 865. Dari segi tetapan yang ada kat tangan aku ni adalah 12GB RAM dengan 128GB storage. Menggunakan paparan AMOLED dengan kadar segar semula 120Hz guys. So dari segi gaming system, dia ada Shark Space, dia ada cooling system, everything yang kita expect daripada sebuah gaming phone daripada Black Shark. So macam aku cakap tadi, dalam video kali ni kita akan bermain game PUBG Mobile mode TDM, mode macam barbar macam tu. Di mana nanti dalam game tersebut kita akan tengok grafik apa dia boleh pakai, macam manakah pengalaman bermain. Kita akan cuba segala setting yang ada dan yang diperlukan untuk Black Shark 3S ni. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita masuk ke dalam game. So sebelum kita bermula, jom kita ambil temperature awalan. Jadi setakat ini sebelum game bermula adalah sekitar 28 darjah Celsius. Boleh fokus tak? Alright, 28 darjah Celsius kalau korang boleh nampak. Ya. Dan nanti aku akan connectkan telefon ini kepada capture card menggunakan OBS punya software. So korang akan nampak lebih jelas lah dia punya in-game punya grafik. Jadi now jom kita masuk ke dalam game. Dan macam biasa untuk peranti Black Shark, dia akan ada slider kat tepi ni. Aku akan cuba masuk ke dalam slider. Alright, tepi ni ada satu slider di mana kalau korang slide in, dia akan masuk ke dalam dia punya Shark Space. Jadi jom. Alright, jadi kita akan masuk ke dalam Shark Space dia bila slide. Alright, so ini adalah Shark Space dia. So dalam Shark Space ni korang akan ada segala game yang korang dah install dekat sini. Dan dekat dalam setiap game ni korang boleh pre-settingkan untuk setiap game ni korang nak settingkan dia macam mana, dia punya kipas, here and there, lampu dan segala-galanya. So dekat bawah ni korang boleh hubungkan dengan segala aksesori Black Shark yang ada. Macam dia punya game trigger, gamepad, dia punya fan cooler, semua korang boleh konfigurasikan dekat sini guys. Alright, jadi untuk yang pertama ni kita tak pakai apa-apa aksesori, kita hanya mungkin akan menggunakan dia punya master control ataupun master touch control yang ada secara native dekat dalam paparan dia ni. Jadi jom. Alright, kita dah masuk ke dalam game. Kita check dulu dia punya graphic setting, apa yang dia boleh dapat. Alright, dekat grafik dia boleh dapat sampai smooth 90fps, iaitu dia punya FPS tu memang sangat-sangat smooth. Ataupun dia boleh pakai sampai Ultra HD guys. Kalau korang yang nakkan macam 4K punya grafik, ya, dia juga support untuk peranti ini. Jadi untuk tujuan ni aku akan pakai smooth 90fps dahulu. Lepas tu kita cuba tengok okay, macam peranti-peranti gaming lain, dia juga ada macam gaming assistant, di mana kalau korang swipe daripada atas ke bawah, dia akan keluar macam assistant macam ni. Di mana dekat sini ada segala kawalan yang korang perlukan lah. Kalau korang tak nak diganggu ketika bermain, tak nak call masuk, tak nak notification masuk, korang boleh off kan macam aku tekan kat situ. Korang juga boleh boostkan wifi connectivity. Korang boleh nak shut time tu adalah recording korang punya macam killing punya time lah, anti mistage. So untuk pertama aku nak cuba master control. Kalau korang nampak ada master control ni, di mana master control ni dia akan dividekan screen korang pada kiri dan kanan. Korang nampak warna biru dan kuning, di mana kalau korang hard press dia akan ada macam pressure sensitive punya function, di mana kalau korang tekan kuat sikit dia akan trigger second action. Jadi jom aku try tunjuk kepada korang, aku cuba demo kan. Jadi kita masuk ke dalam setting, kita masuk ke dalam graphic control, dekat control customize. So kita buka balik master control tadi. Jadi macam korang nampak, untuk right ni warna kuning, aku akan set upkan dia untuk right adalah belah kanan. Aku akan set upkan dia untuk menembak dekat sini. Yang left ni aku akan set upkan dia untuk zooming guys. Alright, jadi nanti bila aku hard press sebelah kiri dia akan zoom, aku hard press sebelah kanan dia akan tembak lah. Dia sama macam 3D touch yang ada pada iPhone, lebih kurang macam tu. Jadi jom kita try masuk dalam TDM. Okay guys, cedok guys, cedok. Alright, aku rasa aku nak tukar lah. Aku rasa terbalik dia punya ni. Aku lebih prefer sebelah kanan adalah tembak. Alright, sebelah kiri adalah zoom in. Alright, okay, jadi jom kita try lagi sekali. Alright guys, first kill untuk kali ni. Second kill guys.
Okay, satu isunya bila korang guna pressure punya trigger ni, kadang-kadang bila kau nak lari tu, kau katakan kuat tu macam emosi kan. Jadi kau akan trigger second action tersebut lah. Jadi kalau nak pakai benda ni, korang kena main dengan tenang lah. Sebab macam aku jenis macam bila nak kena tembak nak lari tu kan, aku tekan kuat screen tu. Seolah-olah macam screen tu kalau tekan kuat lagi laju berlari, tapi tak. Tapi that's what happen lah. Maknanya bila korang pakai trigger ni, kalau korang adalah jenis macam aku, korang akan mudah untuk trigger dia punya second action lah. Ataupun mungkin korang boleh tingkatkan dia punya apa sensitivity lah. Contoh macam aku, kita cuba tingkatkan sensitivity dia, kita sampai ke hard. So kalau anda kata korang tekan kuat, barulah dia akan trigger. Mungkin macam itulah kot. Oh. Satu kelebihan benda bantuan penembak ni adalah korang tak perlu jadi tangan sotong lah. Korang boleh bermain dengan mudah je. Hanya dengan hard press korang boleh menembak, korang boleh zoom in lah. Jadi korang tak perlu macam banyak jari lah kan, macam octopus hand lah nak main game-game tembak macam ni. Alright, jadi bagi orang yang mungkin tak familiar game macam ni, korang akan mudah lah nak main kan. Pak. Blue team victory. Okay guys, menang. So ini adalah first frame kita menggunakan master control ataupun master touch dekat dalam Black Shark 3S ni. So now jom kita ke A trigger, kita pakai trigger pula, Game Shark trigger pula. Kita cuba tengok antara kedua-dua ni mana satu lagi aku prefer. Jadi jom. Jadi sebelum tu jom kita ambil temperature sekarang. First frame ni berapakah meningkat? Okay, naik kepada 32. Kalau boleh nampak 32. Alright, tak fokus sikit 32. Ya, 32 darjah Celsius. So meningkat lebih kurang 3 darjah Celsius lah. Tetapi still lagi acceptable dan still lagi tak panas. Now jom kita kepitkan Black Shark trigger kat atas ni. Alright. So rupa dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okay, rupa dia akan jadi lebih kurang macam ni. Okay, kat atas tu aku sengitkan dia ke sebelah kanan sikit. Sebab apa? Aku ada wire tau. Jadi susah nak capai trigger ni. Kalau orang kata wire ni tak ada, aku boleh centralkan dia lah. Alright, jadi jom kita sambung. So far guna trigger ni lebih tactile lah, lebih physical, rasa dia lebih best lah. Sebab master touch tu menggunakan macam pressure sensitive punya method lah, guna vibrator. So yang ini lebih shock lah, lebih realistik lah kita cakap macam tu lah kan. Oh, strict. Come on guys. Yes guys, kemenangan yang kedua bermain TDM. So now jom kita test tengok dia punya temperature selepas second frame ni. Alright, sekitar 33 kalau boleh fokus 33 darjah Celsius, still lagi okey. Alright. Nanti aku akan rumuskan dekat ujung dari segi pengalaman bermain. Now jom aku nak try pakai dia punya left punya gamepad pula. Nanti aku akan bagi ulasan aku antara ketiga-tiga method shooting tersebut, mana yang lebih aku prefer, yang mana yang patut mungkin korang beli. Sebab apa? Pilihan tu banyak kan. Jadi jom. Jadi untuk mappingkan dia, korang buka kat control ni, korang tekan satu butang tau. Dia ada satu butang warna hijau ni bawah ni. Nanti dia akan tunjukkan dia punya mapping ni, korang je susun je balik. Alright. Jadi macam dia punya tembak adalah left top, left right. Left top ni aku letak kat tembak. Left bottom ni zoom, aku letak kat zoom lah. Alright. Team match. Dia kita kecilkan sikit button size. Okey, kat situ. So yang lain-lain lagi 3-4 button tu aku tak pakai sangat lah. Jadi jom kita barbar. Okay, kalau korang nampak bila aku tekan atas ni dia akan zoom, bila aku tekan bawah dia akan tembak lah. Alright, jadi jom kita try main menggunakan gamepad ni. Okay. Oh. Ketinggalan. Oh. Hilang. Alamak, kekalahan. Alamak, kekalahan guys. Okay guys, kita telah kalah guys. Alright, so game ketiga ni kita tewas. Okay, jadi jom kita ambil temperature dahulu. Kita cuba lihat temperaturenya berapa. Okay, so masih sama lagi 33 darjah Celsius 33 darjah Celsius. Alright. Jadi now jom aku nak try pasang Fan Cooler Pro. Dia punya kipas kat belakang ni. Kita nak try tengok daripada 33 darjah Celsius ni, lepas habis satu frame TDM, berapa jauhkah dia boleh turun kesejukan dia. Jadi jom. So dekat dalam bahagian dia punya shark space ni, korang boleh togglekan lah dia punya dia punya kipas dia. Aku cuba hubungkan pada kipas. Okay, Black Shark Fan Cooler kita hubungkan.
Alright. Dah terhubung ke? Okay, dah terhubung. So korang masuk. Jadi kalau korang nampak sekarang ni aku tengah pakai setting frozen. Korang boleh pakai freeze je lah kalau korang tak nak terlalu sejuk. Tapi tak apa, kita maksimum kan. Kita ambil frozen. So dia tulis sekarang bateri adalah 33 darjah Celsius macam kita tunjuk tadi. So shark cooler ni adalah 18 darjah Celsius. Jom kita try tengok berapa jauh dia boleh pergi dalam satu game. Light setting ni pun korang boleh ubah lah. Korang nak offkan dia ke apa kalau korang tak nak mengganggu malam-malam. So jom kita main last frame guys. So untuk last game ni aku akan pakai Master Touch kita nak cuba pakai Master Touch bersama dengan Fun Cooler Pro. Nice shot. Expired. Reloading. Clear. Cover me. Nice shot. Expired. Alamak, aku yang menyumbang kepada kekalahan guys. So habis kita punya last frame. Now kita cuba buka Fun Cooler, kita cuba tengok dekat belakang berapa sejukkah beliau. Alright. So tadi adalah 33, 32. Sekarang dekat belakang adalah 18, 19 guys. Alright, nampak 18. Alright. So daripada 33 darjah Celsius turun kepada 18 darjah Celsius dalam masa beberapa minit saja menggunakan Fun Cooler Pro. So itu adalah gaming session kita untuk petang ini. So guys, apa aku boleh rumuskan bahawa bermain game PUBG Mobile mode TDM dengan menggunakan Black Shark 3S ni, macam korang nampak tadi aku bagi tahu ada beberapa mode of controlling. Korang boleh guna Master Touch, korang boleh guna dia punya trigger, korang boleh guna dia punya gamepad dan juga dia punya Fun Cooler Pro. Antara ketiga-tiga method of shooting punya assistant tadi, aku boleh katakan aku more towards the gaming trigger ni lah. Sebab apa, gaming trigger ni memang superb easy to use. Korang just letak, just mapping, and then dia lebih tactile lah. Yang game Master Touch tadi tu dia okey, tetapi untuk orang macam aku yang mungkin main sedikit emosi, bila nak lari laju tu tekan skrin kuat-kuat kan, macam seolah-olah bila tekan kuat tu lagi laju, korang akan trigger dia punya Master Touch lah. Jadi akan automatically tertekan dia punya second action korang dah tetapkan. Manakala untuk dia punya gamepad tadi agak kekok, sebab apa, kedudukan dia adalah sedikit off ke kiri. Jadi untuk orang macam aku, dia agak lari lah, agak off sikit lah. Jadi aku lebih prefer dia punya top punya game trigger, which is sangat-sangat membantu. Dari segi permainan memang tak ada masalah. Game memang sangat-sangat smooth, tak terasa satu lag pun, tak terasa satu hang pun. Dan sepanjang permainan tanpa menggunakan Fun Cooler Pro pun, Black Shark 3S ni punya temperature adalah sekitar 33 ke 32 darjah Celsius, which is sangat-sangat below than average. Jadi bagi aku, adakah Black Shark 3S ni adalah sebuah peranti yang masih lagi berbaloi untuk korang miliki untuk tahun 2021 ni? Jawapan ni ya. Kalau anda kata korang tengah mencari satu gaming phone yang, ya, sekarang kita PKP kan, ramai nak streaming, ramai nak main game kan, this phone adalah berbaloi. Bateri dia besar, kamera pun boleh tahan, skrin pun padu, audio pun okey, ada headphone jack lagi dekat atas ni. Design pun okey. Yang paling penting adalah permainan memang sangat-sangat smooth dan dia mempunyai ton of accessory yang korang boleh pakai dalam satu-satu masa. So guys, kalau korang nak dapatkan link dekat bawah, korang boleh beli daripada official Black Shark Malaysia punya store. So guys, sampai sini saja video gaming session kali ni. Kalau korang suka gaming session macam ni lagi, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, korang boleh komen kat bawah korang nak main peranti apa ke, macam manakah, apakah penambahbaikan yang mungkin aku boleh buat. Dan again, thank you guys for supporting me. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng kat sebelah ni, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.